Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi satu isu yang agak menarik. Saya buka Facebook saja, saya tengok satu post dan hantaran daripada Dr. Rozami Ramli. Dalam post berkenaan, Dr. Rozami kata, saya nak bagi tahu isteri saya orang Johor, mertua saya juga tinggal di Johor. Saya ada ramai sahabat dari Johor. Alhamdulillah mereka menjaga solat dan banyak buat kebajikan. Dr. Rozami Ramli. Dan dia share satu keratan yang pada awalnya saya tak tahu daripada siapa. Katanya betul ramai keluarga saya dari Johor. Hatta besan saya adalah orang Johor. Kesian mereka ni. Ada yang masih main judi dan keseluruhan keluarga besan saya itu tidak salat. Tinggal anak perempuan saya je yang salat. Yang lain tu ke laut. Maaflah, terpaksa buka pekung di dada. Nak bagi tahu sikap dan perangai Melayu Johor. Saya pelik dengan hantaran ni dan hari ni saya diberikan satu lagi hantaran. Kenyataan yang sama juga ada dan kemudian ada screenshot dari di sebelahnya yang dia telah di forward. Nenek saya umur 80 tahun tapi tak tahu mandi wajib. Maaf, terpaksa buka pekung. Inilah pengundi Johor adik kakak. Pengundi Johor tidak akan sanggup beratur 12 jam untuk merasai makanan sunnah kunafa bersalut Nutella. Atuk saya orang Johor umur 98 tahun tapi masih pergi disco dan menari. Kenyataan-kenyataan seperti ini adalah kenyataan-kenyataan yang paling tak bagus, merapu, merepek dan meraban yang dikeluarkan setelah berakhirnya PRK di negeri Johor dan juga kerusi parlimen di Pulai. Sebelum ni berlaku juga satu kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin haram untuk mengundi Suhaizan Kayat yang kita telah berikan reaction terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut. Dan hari ini setelah Suhaizan Kayat pula menang di tempat berkenaan di negeri Johor, keluar pula kenyataan makcik ni yang cukup tidak bertanggungjawab. Saya mula tengok kenyataan itu di post Dr. Rozami, saya mula rasa geram disebabkan saya dulu belajar kat negeri Johor daripada tahun 2002 sampai 2006. Saya belajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor yang berada di bawah pemantauan pengurusan pihak Kerajaan Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tetapi bila keluar kenyataan tu seolah-olah orang negeri Johor ni mangkak, tak erti agama, tak mengamalkan agama. Saya duduk di negeri Johor yang saya lihat pada ketika itu, mula tahun 2002 sampai 2006, lebih kurang 20 tahun yang lepas, majlis-majlis ilmu agama subur dah pada waktu tu. Bahkan ada banyak masjid-masjid yang telah mengimarahkan pembudayaan ilmu hampir setiap waktu pada ketika itu, yang mana pada waktu tu belum famous lagi dekat negeri lain. Selepas subuh ada kuliah subuh, kalau tak ada kuliah subuh ada bacaan maksurat. Kemudian selepas zuhur, selepas asar ada baca hadis 40 mustika hadis yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Lepas maghrib memang standard kuliah maghrib. Kadang lepas insya' pun ada program lagi. Kadang-kadang mereka buat marhaban, buat barzanji, macam-macam dia orang buat dekat sana. Itu perkara biasa di negeri Johor. Bahkan di negeri Johor dia ada macam beberapa negeri yang lain. Negeri Selangor juga ada dan beberapa negeri yang lain juga ada, iaitu sekolah agama. Hang tak lulus darjah 4 dekat sekolah agama, tak lulus darjah 5 sekolah agama, hang duk tang tu lah walaupun hang duk sekolah menengah dah. Itu pengajaran agama di negeri Johor yang kita anggap sebagai satu penilaian yang utama untuk menyatakan bahawa mereka ini memang berpendidikan agama. Kalau nak pergi kata bahawa mereka ni tak solat, mereka ni berjudi, hang tak boleh kata mereka. Sebab bukan semua orang macam tu. Kalau nak pergi cari mangkuk hayun macam tu, dekat negeri Johor ada, dekat Melaka ada, dekat Selangor ada, dekat Kedah ada, dekat Kelantan ada, dekat Terengganu ada, dekat Perlis pun ada. Dekat semua negeri ada. Bukan setakat buah semua negeri, bahkan seluruh dunia pun ada. Tadi tak boleh hang nak pergi kata bahawa orang Johor macam tu. Apatah lagi hampir sebut tentang besan hang, hampir sebut tentang keluarga yang dekat dengan anak hang, keluarga yang akan selalu jumpa dengan hang. Hang tak bolehlah sebut macam tu. Apa perasaan mereka? Hang sebut dalam grup, ya mungkin grup tertutup, tapi grup tertutup dekat mana ni? Ini grup tertutup dekat WhatsApp, grup terbuka. Jadi macam mana amanah kita di dalam menyimpan rahsia keluarga kita, orang terdekat kita? Takkan tu pun kita tak reti, takkan itu pun kita tak mengaji. Pendidikan agama yang asas
pun kita tak luluh lagi. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Nabi SAW sebut, Muslim adalah saudara, adik-beradik kepada Muslim yang lain. Oleh itu, tidak boleh zalimi dia, tak boleh cela dia, tak boleh keji dia, tak boleh caci dia. At-taqwa ni, kita kena bertakwa, dan takwa tu letak dekat mana? Takwa tu letak dekat sini. Nabi tunjuk kepada dadanya, yang mana dalam dada ni ada jantung hati kita. Nabi tunjuk 3 kali dekat sini, menunjukkan ia sangat penting. Hadis ni lah yang kami belajar dekat negeri Johor. Hadis ni lah yang kami belajar dekat Sekolah Pendidikan Agama Negeri Johor, supaya kami dapat jaga maruah di antara sesama Muslim, apatah lagi sesama ahli keluarga, sesama kerabat. Jangan dengan besan hang pun, masalah besan hang pun dikeluarkan, disebarkan secara umum. Kalau hang nak pergi buat aduan kat Jabatan Agama, bukan buat aduan dekat grup pilihan raya. Sebab tu kita kena fikir dulu sebelum kita sebutkan. Saya tengok kawan saya Ustaz Daud Tetuan pun sebut, dia kata cantik sikit kata orang Johor tak solat. Lalai, kuliah agama masih banyak di Johor tau. Ni Ustaz Daud, dia duduk Keluang tak silap saya, dia pun sebut benda yang sama. Dia pun tak perhati dengan makcik yang sebut benda ni. Kenyataan daripada Adli Nurdi pun juga bagus. Dia kata abang orang Johor, hampir seluruh keluarga abang orang Johor, lahir di Johor, sebahagian kehidupan kanak-kanak di Johor, balik kampung pun dekat Johor. Alhamdulillah, geng tak solat sangat sukar dijumpai dalam keluarga abang. Abang rasa dalam keluarga abang mungkin abang paling sikit amalannya. Satu keluarga tak solat ni bukan kat Johor je ada, seluruh dunia ada keluarga macam ni. Keluarga utara pun abang pernah jumpa, Pantai Timur pun pernah, Johor pun pernah, Selangor, KL lagilah pernah. Sebab rata-rata abang kenal orang duduk Selangor dengan KL. Silapnya makcik ni kenapa kahwinkan anak perempuan dengan lelaki tak solat, malah sekeluarga tak solat. Suami makcik tak buat ujian dulu ke? Kan tu tanggungjawab suami makcik sebagai bapa. Makcik nak dedah aib besan atau suami makcik yang tak pandai pilih menantu? Makcik, nasihat saya yang hina ni, jangan sebab kalah PRK makcik menunjukkan kevavian sebegini. Bila parti makcik kalah PRK, bukan salah orang tempat tu, tapi parti yang bodoh tak ambil tahu apa yang orang tempat tu nak. Orang tempatan lebih pandai menilai. Samalah bila parti makcik menang 3 negeri hari tu, parti lawan tu yang bodoh sebab ambil tahu apa yang 3 negeri tu nak. Orang 3 negeri tu tak bodoh, mereka pandai menilai. Parti makcik dah power dah, ramai teknokrat, tapi makcik macam makin berkarat. Adi Nurdi jadi walanun hari ni. Dan yang ni pula kenyataan daripada Ala Al-Kuzzawi Muhammad. Dia kata ada orang kata Johor tak solat, rasanya orang macam ni jenis terperuk dalam kampung dan dunia sendiri. Betul tu betul lah, memang ada spesies macam tu, tak pernah solat atau jarang solat, termasuk solat Jumaat. Tapi rasanya aku dah pernah pergi Pantai Timur dan Utara, memana ada je tak solat. Tapi sebagai memelihara jati diri Muslim, Johor ada budaya hantar anak pergi sekolah petang atau sekolah agama. Style di sini, kalau tak lulus, melepaklah kat darjah tu sampai bila-bila. Teringat dulu masa sekolah rendah, member sekelas tu dah level sekolah menengah, tak lulus-lulus dah jam 4. Sekarang ni musim peperiksaan sekolah agama. Tengoklah subjek-subjeknya. Kalau anda rasa sekolah KPM tu susah, sekolah agama pun boleh tahan. Ni, ini jadual daripada Lembaga Peperiksaan Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadual peperiksaan penggal pertama darjah 4 dan darjah 5 Sekolah Agama Kerajaan Johor tahun 2023. Dekat sini hari dan tarikh Ahad 10/9. Maksudnya semalam dan video ni rekod pada hari Isnin, maksudnya yang ni semalam. Semalam sesi pagi, sesi petang ada exam dekat sana. Apa exam dia? Tajwid, akhlak dan tasawuf, sirah, al-lughatul arabiyah, tafsir Quran wal hadis, ibadat, muamalat, munakahat, tauhid, janayat, faraid. Itu exam sekolah agama di negeri Johor. Dan kenyataan yang sangat-sangat menarik adalah kenyataan daripada Mazlina Hafiz. Dia kata istighfar, orang Johor baca statement ni, orang solat atau tak bukan bergantung kepada kenegerian. Pegang satu je lah, Rasulullah pesan supaya ajar anak solat umur usia 7 tahun. Masuk umur 10 tahun, anak yang tinggal solat boleh dirotan. Kalau settle bab ni, insya-Allah urusan lain Allah akan permudahkan. Saya ulang, solat atau tidak tiada kaitan dengan negeri kelahiran
kehidupan seseorang. Akhirnya setelah diasak demi diasak, puan ini keluarkan kenyataan, saya memohon ampun kepada Dili Yang Maha Mulia Sultan Johor dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Johor atas tulisan saya di grup Ustaz Afnan Hamimi ini. Ini kenyataan permohonan maaf daripada makcik ini. Sahabat-sahabat, pertama kita kena tahu bahawa kenyataan daripada makcik ini ia tidak mewakili mana-mana parti politik. Tak kira lah PN ke, PH ke, PAS ke dan seumpama dengan. Dia tidak mewakili parti politik. Tetapi kita kena tahu hakikat bahawa dalam setiap parti politik ada jenis mangkak yang jenis bermasalah ni. Kemungkinan masalah itu datang daripada sikap ta'assub dalam diri mereka sendiri. Dan kemungkinan juga datang daripada pengaruh rakan sebaya, rakan kumpulan masing-masing yang sentiasa membawa kepada keta'assuban. Saya kaitkan isu ini dengan isu kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini yang menyatakan bahawa haram mengundi Suhaizan Kayat. Ini adalah sentimen-sentimen agama cuba ditunggang untuk kepentingan politik. Saya menasihati semua orang, tak kiralah daripada kalangan orang politik ataupun orang yang akan mengundi di dalam parti politik, orang yang menjadi rakyat yang sentiasa mendengar kata-kata ahli politik, tolong cerdik sikit, tolong fikir guna pada otak sikit, tolong nikmati satu anugerah rezeki yang Allah Ta'ala berikan, iaitu akal yang waras. Pastikan ketika kita memberikan kenyataan dan juga pernyataan, pastikan ia berada pada realiti yang semasa. Dalami diri kita, jaga diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 6. Sahabat-sahabat, dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Ini adalah kata-kata Nabi SAW, ucapan dan sandaran kepada Nabi SAW yang paling sahih setelah Al-Quran. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia, terjemahan ulung dalam bahasa Melayu Malaysia. Anda boleh dapatkan dekat link yang saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.